Okey, so kita sambung lagi ya. Soalan 4. Soalan 4, kawasan lorek dia ialah sini ya. Sini kawasan lorek dia. Okey, so 4C1 kamu tak ada masalah. Ada kawan kamu 4C2 dapat jawapan lain ya. So kita tengok soalan dia. 4C2. Kita nak cari keuntungan maksimum. So macam mana saya nak cari keuntungan maksimum? Keuntungan maksimum. Okey, jangan fikir perkataan maksimum dulu. Fikir keuntungan saja. Macam mana saya nak cari keuntungan? Satu dua orang on mic lah. 20x tambah 16y. 20x tambah 16y. 16y. Mana kata 20 ah? 20 dari atas sini ya? 20 dari atas sini ya? 16? Soalan 4, cikgu salah ke? Iyalah soalan 4. 16 kata dari mana? 10x tambah 4y. Sepatutnya ialah 10x tambah 4y. Sebab apa yang dia nak ialah keuntungan. Keuntungan. Kalau kamu tengok 20, 10 di atas itu ialah cost. Okay? Yang 10 dan 40 ini ialah keuntungan. So sepatutnya kita ambil ini 10 dan 4 lah. Bukan 20 dan 10 di atas ini. Bukan ini ya. Ini salah. Sebab ini berkaitan dengan cost. Yang kali ini cikgu memang nak untung. Dan kali ini cikgu tak payah tolak. Sebab 10 tak 4 itu memang keuntungan dia. Sebab ayat itu memang kata itu ialah kadar keuntungan dia. Dia lain dengan soalan apa hari itu Soalan 2. Soalan 2 semalam lain. Kalau kamu tengok soalan 2 semalam, okey, cikgu nak keuntungan. Cikgu nak keuntungan. Tapi yang cikgu bagi ni, yang RM6, RM8 ini ialah jualan. Yang cikgu bagi atas pula, mana dia? RM3, RM6 itu ialah cost. Okay? So tak sama dengan apa yang kita nak. Cikgu nak keuntungan. Okay? Warna kuning punya cost, warna ungu itu jualan. So cikgu terpaksa gabungkanlah. Keuntungan merupakan jualan saya tolak cost. Itu yang cikgu buat 6 tolak 3, 8 tolak 6 untuk dapat keuntungan. Tapi kalau untuk soalan 4 ini cikgu nak keuntungan. Yang dia bagi itu memang keuntungan. Atas pula yang warna hijau itu ialah cost. So cost memang tak ada kaitan lah. Cikgu ambil saja keuntungan itu. So sepatutnya ialah 10x tambah 4y lah. Okay. 10x tambah 4y. So kita tengok graf kita. Okay. So, okay, cikgu tulis bawah. 10x tambah 4y. 10x tambah 4y. Kita ada berapa bucu? 4. 4 ya. 1, 2, 3, 4. Okey, yang kita nak ialah keuntungan maksimum ya. Okey, so kalau siapa tak nampak shortcut dia, memang awak buatlah ke 4-4. Awak buatlah ke 4-4, lepas tu kamu tengok mana satu ialah keuntungan maksimum. Tapi kalau kamu pandai tengok, cikgu sebenarnya tak payah buat ini. Sebab apa? Bandingkan titik ini dengan titik ini. Nilai S dia sama, tapi nilai Y atas itu lebih besar, bawah itu lebih kecil. Logiknya lah, atas lah yang akan dapat lebih banyak kan. So kalau saya test yang bawah ini, pasti saya tak akan pilih dia. So kalau saya, cikgu shortcut, cikgu tak buat titik pucu ni, sebab tak mungkin ialah dia. Tapi kalau kamu tidak faham maksud saya, maka tak apalah, macam semalam, buatlah ke 4-4 ya. Kalau saya tak akan buat ini dengan ini. Dua yang di bawah tu. Sebab apa? Kalau yang bawah ini, kalau banding dengan sebelah sini,
S dia lebih kecil, Y dia lebih kecil sebab dia lebih kiri dan bawah. So S dia pun kecil, Y dia pun kecil. Kalau banding dengan ini, tak payahlah saya pilih dia pasti bukan jawapan. Tapi kalau kamu tidak faham, tak apa macam semalam buat untuk keempat-empat. So kita tapak koordinat dia. So ini ialah 0, 200. Okey, cikgu perlu lagi. Ini ialah 080 lah. Tapi macam saya, cikgu tak akan buat. Okey. Yang ini, siapa yang ada graf tolong kejap. 65 50. Betul? Siapa yang ada kertas graf? Bukan 65, 75. Betul? Betul. Bawah ini kalau siapa nak test lah kalau bawah ini kalau you nak test, kejap. Contoh macam ini tak nampak. Okey. Kalau bawah ini you nak test dialah 48 32. Okey. So kalau siapa tidak faham kenapa cikgu abaikan 080 dengan 48 dia 2, kamu boleh buatlah. Okey. Kalau kamu faham, kita boleh jimat tenaga sikit. Hanya perlu semak 2 titik aja. Okey, maksudnya kita semak 10 kali 0 tambah 4 kali 200 dan satu lagi ialah 10 kali 75 tambah 4 kali 50. Okey, bagi saya jawapan atas sini 800 lah. Bawah 950. 950. So kita nak keuntungan maksimum. Itu sebabnya saya pilih ini. So kalau cara tulis, kamu akan tulis untung maksimum sama dengan 10x tambah 4y, iaitu 10 kali 75 tambah 4 kali 50. So dapat 950. Okey. So siapa yang dapat 740 itu, apa masalah kamu? Koordinat saya tak betul. Oh, baca koordinat salah. Okey. Boleh berhati-hatilah ya. Okey ya. So soalan 4 sudah settle. Kita pergi kepada soalan 5. 5C1 ungkapan lah. Sekarang kita nak tengok yang semalam punya, yang cikgu belum ajar punya, iaitu mana dia? Mana lagi? Ini. Semalam cikgu baru ajar yang warna biru punya. Kalau tapak ungkapan apa kena buat. So hari ini kita akan tengok contoh-contoh kalau kamu tapak persamaan. Okey? Di mana Mas cikgu kata bila kamu tapak persamaan, kamu kena lukis persamaan tersebut dan dia biasanya yang merupakan garis lurus lah. Okey? Dan untuk garis lurus ini kita punya minat ialah tempat masuk, tempat keluar. Nanti tengok soalan itu kita buat keputusan. Kita nak ambil tempat masuk ke kita nak ambil tempat keluar. So kita tengok soalan dia. So soalan dia ialah soalan 5C1. Okey. Kecilkan sikit. 5C1. Kenapa Teacher. 5C1 okey. Kenapa? Nak tanya. Jawapan tu dia ada julat ke? Macam tambah tolak 1 ke apa ke? Kena tengok. Ada nombor memang jauh beza tu ada. Ada nombor dia sangat jelas maka tak ada. Kenapa? Tadi you dapat berapa? Tak macam soalan 8 nombor 2 tu. Soalan 8 nombor 2. You dapat? Saya dapat 281.8. Titik yang you okey, nanti saya tengok nanti okay. Soalan 8 you tanya saya semula. Soalan 8 C2 C2
Nanti you dapat 281 point. Halo? 90%. 281.8. Okey, nanti kita tengok Okey. Sebab biasanya tajuk ini tak banyak ada julat dah. Kebanyakan orang boleh dapat nilai yang sharp. Dia tak berapa macam hukum linear. Hukum linear kita ada satu julat. Biasanya memang lain orang lain. Tajuk ini biasanya orang akan dapat jawapan yang sama. Biasanya. Okay, nanti kita tengok kenapa ada beza sikit Boleh So kita pergi soalan 5 dulu nanti baru sampai soalan 8. Okay. So soalan 5C2. Sorry, bukan C1. C2. Okay. Cikgu nak jumlah kutipan yuran. Okay. Cikgu nak kira yuran. Macam nak kira yuran? Oh, terlalu ke bawah. Atas sikit. Yuran di mana? Yuran. Okay, sini. Okay. So untuk kira yuran macam mana kita nak buat? 30x tambah 40. Okay, yuran ialah 30x tambah 40y. Tapi kalau soalan ini, kalau kamu tengok dia ada satu nombor nilai yang awak belum pakai. Ini. Teacher, ada orang tak boleh masuk. Ya kah? Teacher. Tak dengar bunyi pun. Oh, sorry. Tak dengar bunyi dia. Betul Nazri yang kata tak boleh masuk? Okay. Cikgu tak nampak gambar tu. Cikgu dengar suara bunyi pipi tu. Tak dengar lagi. Okay. Ya, thank you. Beritahu saya. Okay. Mana pergi? Oh, sini. Okay, sini Kalau kamu tengok soalan 5C2 bahagian 2 ini, kita ada satu maklumat tak digunakan. 250. Apa itu 250 Bilangin orang. Bilangin orang pelajar apa? Pelajar tingkatan 4. So maksudnya 250 ini sebenarnya ialah apa? Y. Okay. Ialah nilai Y. So di sini kita dapat nilai Y kita ialah 250. Boleh? Sebab ayat ini dia menetapkan untuk mengambil 250 orang pelajar tingkatan 4. So kita tahu Y kita mesti 250. So dia yang tetapkan. So ini ialah satu soalan yang kata cikgu kita dapat satu persamaan. Walaupun tepang itu kita ada ungkapan. Tapi kita dapat satu persamaan ekstra di situ sebab ada satu syarat tambahan di situ. Budak tingkatan 4 mesti 250 orang. Maksudnya Y kita mesti 250. Okay. So bila kita dapat persamaan Y sama dengan 250, maksudnya katakan inilah graf kita. Soalan 5 Okay, kejap cikgu tengok kat rantau beloret di mana. Soalan 5 rantau beloret di sini. Rantau beloret di sini. Okay. Rantau beloret di sini. So, untuk kali ini kita bukan tengok 4 bucu yang ada lah. Yang kita perlu ialah kita kena lukis garis tadi. Iaitu, apa dia? Y sama dengan, kita perlu lukis garis ini. Garis Y sama dengan 250. Okay. Kalau kamu tengok garis ini, Y sama dengan 250. Dia ada Y, tak ada X. Maksudnya saya tak payah bina jadual lah, saya boleh lukis dengan cepat. Macam nak lukis garis ini? Y sama dengan 250. Dia garis macam mana? Ufuk ke, tekak ke, condong ke? Ufuk. Okay. Di mana kita cari saja. Alamak. Okay. Di mana kita cari saja 250. Kita buat satu garis. Okay. Di tempat 250 ini, kita buat satu garis. Okay, cikgu buat tepat sikit supaya senang sikit tengok. Okay. Garis biru ini
So, kita akan buat satu garis. Garis itu berdasarkan persamaan yang kita dapatlah. Okey. So untuk kali ini minat kita ialah garis itu bila dia mula masuk rantau dan bila dia keluar rantau. Ini tempat dia. Tempat dia mula masuk, ini tempat dia mula keluar. Boleh faham kenapa cikgu pilih dua tempat itu? Sunyi semua orang. Boleh teacher explain Boleh ya? tak? Boleh. Okey. So, kamu bayangkan sajalah kalau kamu ambil, sekarang puasa nak cakap sate pun tak boleh. Kamu bayangkan garis biru itu macam gunting kamu. Ini pula macam kertas kamu. Kawasan berlorek ialah kertas kamu. Ini ialah kertas kamu. Kamu cuba bayangkan. Tapi sebab matematik kita mesti kiri ke kanan. So kamu bayangkan bila saya potong sepanjang garis ini, bila saya kena kertas itu, tempat inilah saya kenakan. Tempat ini saya kena pada garis kertas saya. Dan ini tempat mula. Ini tempat terakhir saya gunting. So untuk soalan yang tapak garis punya, minat kita ialah tempat masuk, tempat keluar. Okey. Soalan ini kita nak yuran maksimum. Dua-dua dia nak. Dia nak yuran maksimum dan yuran minimum. Logiknya tempat masuk dan tempat keluar. Siapa maksimum, siapa minimum? Masuk minimum. Masuk minimum, keluar maksimum. Kalau kamu kata cikgu saya tak erti pilih lah. Kenapa tahu itu minimum, itu maksimum? Senang ajalah macam sebelum ini. Ambil dua itu, tengok siapa maksimum, siapa minimum. Okay? Tapi soalan 5C2 ini ngangam. Dia memang dua-dua nak. So tak apalah, kita memang akan ambil kedua-dua. So tadi kita punya ungkapan ialah 30X tanpa 40Y. So apa yang perlu kamu buat? So kita buatlah ungkapan satu ialah minimum, satu lagi dia nak ungkapan maksimum. So untuk ungkapan minimum kita gunakan apa tadi sama dengan 30X tambah 40Y. So kita akan pilih, kalau minimum kita pilih tempat masuk lah. Tempat masuk. So tempat masuk apakah koordinat dia? Kejap cukup padam sikit. Okey. Okay, tempat ini tempat ini dan tempat ini. Kita zoom besar sikit tengok Okey, orang yang ada kertas nanti tolong 50 250. Salah beritahu saya. Ini 150 250. Orang yang ada kertas betul ke? Betul teacher. Okey. So maksudnya untuk minimum kita akan buat 30 kali 50 tambah 40 kali 250. So kira dapat jawapan dia. Okey. Untuk maksimum pula, kita ambil titik 150 250. So kita dapatlah jawapan dia. Apa jawapan dia? Satu 500. Satu lagi 14500. Boleh? Okey, ada masalah untuk soalan 5C2? Kita tengok soalan lah. Ada soalan dia minat minimum, ada soalan dia minat maksimum, ada soalan macam soalan ni dia minat dua-dua. Tengok soalan tanya apa. Sorry, cikgu bukan kata ungkapan minimum. Cikgu sepatutnya cakap apa yang dia nak. Yuran minimum sorry. Yuran minimum dan yuran maksimum. Okay, so untuk soalan jenis ini,
Cikgu perlu dalam gambar raja kamu ataupun dalam graf kamu nampak garis Y sama dengan 250. Okey, cikgu nampak garis ini. Cikgu bagi markah dan jawapan cikgu bagi markah. Boleh? Ada apa nak tanya? Soalan 5C2. Tak ada, teacher. Okey, kita pergi kepada soalan 6. Okey, soalan 6. 6C1. Okey, soalan yang melibatkan persamaan Okey, apa yang diminta oleh dia? Bilangan cenderamata jenis A. Okey, dia kata julak. Julak maksudnya dia nak minimum, dia nak maksimum. Boleh Kalau soalan tanya apakah julak dia, maksudnya dia nak minimum, dia juga nak maksimum. Nanti cara tulis, kamu tulis macam ini. Bilangan cenderamata A dari berapa sampai berapa. Sini tempat kita tulis minimum, sini tempat kita tulis maksimum. Boleh Itu cara kita tulis kalau soalan tanya apakah julak dia. Okay. So, maklumat yang dia bagi ialah bilangan cenderamata jenis B yang dijual ialah 30. So, apa yang ditanya oleh dia? Apa yang diberi oleh dia? 30 itu ialah apa? Y. Okay. Bilangan cenderamata B, so maksudnya Y lah. So dia bagi kita ialah Y sama dengan 30. Okay. So kita pergi kepada soalan 6. Soalan 6, graf dia. Okay, graf dia ialah tengah-tengah ini tengah-tengah ini. Okay. So kita pun lukislah. Kita lukislah garis. Kita pun lukislah garis apa tadi? Y sama dengan berapa? Tak ingat. Y sama dengan 30. Okey. Y sama dengan 30. Kita pun lukislah. So sekali lagi kalau kamu tengok persamaan ini dia ada Y tak ada X. So kita tak payah bina jadual, kita boleh lukis dengan cepat. Okey. So kita lukis garis tekak ke garis ufuk? Y sama dengan 30. Ufuk. Ufuk. So, kita pun lukislah garis itu. Y sama ufuk So kita lukislah garis Y sama dengan 30. Satu garis ufuk yang melalui 30. Okey. Buat depan sikit Okay, ini garis dia. Okay, ini garis dia. So, sekali lagi bila soalan melibatkan garis kita, minat kita ialah tempat masuk, tempat keluar. Okay? Sorry ya, cikgu kena kuruskan sikit. Tebal sangat ni tak boleh baca koordinat. Kurus sikit Okay, so minat kita ialah tempat masuk ini, dan tempat keluar sini. Boleh Okey, kita baca nilai dia. Sebab soalan nak julak kan? So maksudnya minimum pun nak, maksimum pun nak. Okey, yang tempat masuk itu berapa? 15/5 ke? Siapa yang ada kertas graf? Betul ke 15/5? Betul-betul. Okey, yang paling besar yang tempat keluar 45/30. Betul? Okey, dan soalan kita nak ialah bilangan cenderamata jenis A. So soalan nak apa sebenarnya? Bilangan cenderamata jenis A. Apa ungkapan kamu? Macam tadi 30S tampak 40Y. Sekarang apa ini? Apa ini? Yang dalam ini.
bilangan cenderamata A. Maksudnya? X. X. So maksudnya kita nak X minimum dan X maximum. X minimum dan X maximum. So kita balik ke sini. So cara kamu tulis jawapannya. So kamu akan tulis bilangan apa? Bilangan cenderamata jenis A. Okey, sebab dia nak julak so kita akan tulis sinilah. Dari berapa sampai berapa. Dan kalau kamu tengok garis kita ialah garis penuh, betul tak? So kalau dia ialah garis penuh, kamu jangan gunakan lepek kecil. Kamu sepatutnya gunakan lepek kecil atau sama dengan. Maksudnya kamu sepatutnya gunakan simbol ini. Begitu juga untuk sebelah sini. Sebab yang kita ada ialah garis penuh. Kalau yang kita ada ialah garis putus, maka betul lah kita gunakan lepek kecil, lepek kecil tak ada sama dengan. Boleh ya? Garis penuh gunakan yang ada sama dengan. Kalau garis putus gunakan yang tak ada sama dengan. Okey ya? Sekarang kita pun masukkanlah. Nombor paling kecil ialah tempat masuk. Tempat masuk kita punya S ialah 15.5. Okey. Tempat keluar ialah 45. Betul ke? Cikgu tulis macam ini. Betul ke? Salah. Apa salah? Perpuluhan. Ya, okey. Sama macam ungkapan tu kita tidak boleh ambil jawapan yang ada perpuluhan So sekali lagi kita akan tengoklah 15.5. Okey. 15.5 dia di antara nombor apa? 15 dengan 16. 15 dengan 16. So kamu tengok balik. 15, 30. 16, 30. Siapa berada dalam rantau? 16. 16. So modify jawapan kamu kepada 16. Ada soalan? Teacher, Apa dia? kalau letak bilangan cenderamata jenis A tu tukar jadi X boleh? Kalau tak sengaja tak tolak makalah, tapi cikgu tidak galakkan lah. Kalau ingat ubah. Okey. Sebab kalau kamu tulis S, dia tak berapa nampak macam awak tahu jawapan. Jika orang tanya, apakah julak bilangan cenderamata jenis A, you tiba-tiba kata X. Orang yang tak faham tak tahu kenapa you tulis X. So jawapan macam ini lebih jelas. Tapi kalau tak silap saya untuk peringkat kamu, dia tak tolak makar. Tapi kalau kamu sambung belajar, mungkin dia tolak makar lah. Sebab awak macam seolah-olahnya awak perlu jawab soalan saya. Okey ya? Ada lagi apa-apa tentang soalan 6 ini? Ada. Okey. So kita pergi kepada soalan 7C. Kedua-dua ialah persamaan punya. Biasanya dalam exam kalau dia C1, C2, kebanyakan soalan ialah satu ungkapan, satu persamaan. Kebanyakanlah. Tapi cikgu tidak menafikan mungkin berlaku dua-dua ungkapan, dua-dua persamaan. Ada. Memang cikgu 10 kali akan jumpa sekali, 2 kali macam tu. Akan kerap berjumpa lah. Tapi macam kalau sekarang dalam exam, cikgu keluar C1, C2. C1 kamu erti buat. C2 tak erti buat. Tak erti buat maksud saya. Bila tak erti buat, awak nak cuba nasib kamu, maka kamu tengok. Kalau C1 kamu sudah ambil teknik persamaan, maka C2 cuba gunakan teknik ungkapan. Itu dengan soalannya ialah kamu sudah tak erti buat. Daripada saya tak buat, saya cuba buat. Tapi kalau boleh ialah memang betul-betul faham lah. Sebab cikgu kata bukan tiap kali. Tapi kebanyakan masa satu ungkapan, satu persamaan. Okey, macam soalan 7 ini dua-dua ialah persamaan. Okey, soalan 7 Okey. C1.
jumlah maksimum pemain yang boleh dipilih. So yang dia nak ialah jumlah pemain yang boleh dipilih. So maksudnya dia nak apa? Sorry. So apa maksud apa yang dia nak? Jumlah pemain. X tambah Y. Okey, S tambah Y sebab lelaki pun nak, perempuan pun nak. Okey. So untuk tahu jumlah dia, kita buat X tambah Y. Tapi soalan ini bukan soalan ungkapan. Sebab kalau kamu tengok seterusnya ada maklumat tambahan. Dia kata apa? Bilangan pemain lelaki melebihi bilangan pemain perempuan sebanyak 2 orang. So, apa yang dia nak cakap? Bilangan pemain lelaki, maksudnya? Y. Okey, lelaki ialah Y. Lelaki ialah Y. Pemain perempuan X lah kan? Sini 2. Okey, macam nak gabungkan? Bilangan pemain lelaki melebihi pemain perempuan sebanyak 2 orang. Okey, cikgu tanya kamu okey, kita ada lelaki, kita ada perempuan Kalau lelaki ada 5 orang, perempuan ada berapa orang? Supaya dia melebihi perempuan sebanyak 2 orang. 3. Kalau lelaki ada 10, perempuan ada berapa orang? 8. Okey, apa hubungan nombor ni? 5, 3, 2. 2. Apa hubungannya? Tanpa ke, tolak ke? Tanpa, torak, tarak, pagi yang sama dengan untuk ini. Tolak. Apa nak isi antara mereka? 5 tolak 3 sama dengan 2. Boleh juga. Ataupun kalau siapa nak kata 5 sama dengan 3 tambah 2 pun cikgu terima. Ada lagi selain daripada cadangan ini? Tolak sama dengan ataupun sama dengan tambah. Ada cadangan selain daripada ini? Ada? Okay. So bila kamu fikir ni, cek balik cadangan tadi kita ada satu lagi 10 lapang. Betul ke 10 tolak 8 sama dengan 2? Okay. 10 sama dengan 8 tambah 2. Betul tak? Betul. Kamu kata apa yang awak fikir itu adalah betul. Okay. So sekarang kita nak gabungkan dia. Ada 2 cadangan lah. Satu ialah 8 tolak X sama dengan 2. Tapi boleh juga 8 sama dengan X tambah 2. Sesuka hati kamu. Sebenarnya sama je kan. Tolak X kalau pindah jadi tambah X. Okay. So cikgu ikut kawan kamu punya. Cikgu ikut kawan kamu punya. Sebab itu yang kamu fikir tadi. So kita dapat 8 tolak X sama dengan 2. Untuk ayat untuk ini. So, di sini kita dapat satu persamaan. Y tolak X sama dengan 2. Y tolak X sama. Sekejap, aku catat. Saya tak ingat. Sekejap, bagi masa sekejap. Y tolak X sama dengan 2. Ini soalan apa? Soalan 7. Okey, kecil sikit So, soalan 7 kita ada Y tolak X sama dengan 2. Kawasan lorek kita. Oh ya, satu lagi cikgu lupa. Cikgu tak pasti kawan kamu sebelum ini kira. Kalau kamu tengok ketak samaan ini, ada satu tak ada sama dengan kan? Soalan 7 garis kedua ni, warna ungu ni. Dia tidak ada sama dengan kan? Kalau dia tak ada sama dengan, apa akan berlaku kepada graf kamu? Kamu belajar dalam matematik, apa bezanya kalau dia tak ada sama dengan? Halo. Terus.
Garis putus-putus. Garis putus. So cikgu silap di sini ya. Walau unggu ni tak sepatutnya garis penuh dia sepatutnya garis putus. Cikgu ubah kejap Garis ini sepatutnya mana dia? Mana angkruk? So, garis ini garis ini tak sepatutnya garis penuh, dia sepatutnya garis putus. Tapi macam cikgu katalah, matematik jarang tanya ini. So tengok kita sudah buat berapa soalan lah. 7 soalan, baru pertama kali kita jumpa dia. Dia memang bukan soalan popular dalam matematik tambahan, tapi soalan matematik memang biasa. Memang biasa. Biasanya 3 garis, 1 dan memang garis putus dia nak uji awak. Itu soalan matematik lah. Okay? Kalau soalan matematik memang tak berminat. Cikgu kruk kejap kalau tidak dia bergerak. Okay. So, di sini balik ke sini. So, kita nak buat garis apa? Tak nampak. Okay. Y tolak X sama dengan 2. So, kali ini, garis ini ada X, ada Y. So, kalau dia ada X, ada Y, dia tak boleh macam tadi lah kita lukis dengan cepat. Kita kena buat jadual. Ingat kalau persamaan kita ada X dan Y, kita buat jadual. Okay. Cikgu tak kisahlah you nak pakai matematik punya cara ke matematik tambahan punya cara, cikgu nak nilai aja. Okey, cuba buat untuk saya kalau kosong jarak 3 petak 6 8. Cikgu nak jawapan. Apa dia? 2. Ini 8. 8. Ini 10. So kali ini kita punya garis ialah 02. Kita cari dia 02 sini ya. Ini garis dia. Lepas tu 68 sini. Okey, titik ketiga macam cikgu cakap dia lebih kepada langkah keselamatan kita So cikgu buat garis dulu. Okey, garis yang sambungkan 2 titik ini. Tengah. Okey, tebal sikit. Okey garis ini. Ini boleh So kita tak apa check. 8, 10 lalu tak? Okey, lalu 8, 10 lalu. Okey, so garis cikgu sudah okey. So sekarang kalau soalan yang kita ada persamaan macam biasalah, minat kita ialah tempat masuk dan tempat keluar. Tempat masuk dan tempat keluar. Soalan kita tadi nak apa? Kita nak maksimum. So kita nak tempat masuk ke tempat keluar? Kalau saya nak tempat maksimum. Keluar. Kalau siapa tak pasti boleh ambil kedua-dua, lepas tu tengok siapa maksimum lah. Boleh Yang pasti punya tak payah membazir masa, kita buat saja yang keluar punya. Okey, koordinat dia 8, 10. Orang yang ada graf tolong baca, betul ke? Betul-betul. Apa persamaan kita tadi Okey, jumlah X tambah Y nak jumlah maksimum. Dia nak jumlah maksimum. So kita pun buat ajalah. So jumlah maksimum ialah X tambah Y. So di mana X kita ialah 8 tambah 10. So kita dapatlah 18. Boleh? Okay, itu untuk 7C1. Ya, sekarang kita tengok 7C2. 7C2 dia nak yang dia nak ialah bilangan pelajar lelaki. Okay, kali ini dia nak julat.
Maksudnya minimum pun nak, maksimum pun nak. Okey. Lepas tu dia bagi kita dua orang pemain perempuan telah dipilih untuk pasukan berkenaan. Dua orang pemain perempuan. So maksudnya apa dia nak cakap dengan kita? X sama dengan 2. Ha? Sorry, semula? X sama dengan 2. X sama dengan 2. Yang dia nak ialah apa? Bilangan pemain lelaki. Dia nak apa? Bilangan pemain lelaki. Y. So kita nak S sama dengan 2. Apakah Y maksimum minimum kita? S sama dengan 2. So untuk buat bahagian B, untuk bahagian 2, cikgu kena buat apa sama dengan 2 tadi? S sama dengan 2. S sama dengan 2. Cikgu ni terlupa. S sama dengan 2. So kalau kamu tengok sekali lagi, ini ialah ada X tak ada Y. So tak payah buat jadual lah. Kita boleh lukis dengan cepat. Ini garis tegak ke garis ufuk? Tegak. Okey, garis tegak melalui tempat 2. So kita buat garis sajalah. Kita buat saja satu garis. Kenapa hitam sangat? Mana pergi? Okey, kita buatlah satu garis. Pakai pembaris ya bila kamu buat kerja ini ya. So X sama dengan 2. Alamak, tak muat. Kita kena buat panjang sikit sampai ada tempat masuk dan tempat keluar. So ini garis dia. Okey, cukup buat tebal sikit. Okey. Kecilkan sikit So tadi kita nak julak, maksudnya maksimum pun nak, minimum pun nak So mana tempat masuk dan keluar? So inilah tempat. Okey. Apa one? Inilah tempat masuk. Okey, ini tempat masuk. Atas ini adalah tempat keluar. Boleh? Cikgu hitam sangat, nanti nak baca pun tak boleh baca. Kejap. Ini dua tempat ini Dua-dua kita nak lah sebab soalan nak julak. Okey, bawah dulu. Baca koordinat. Apa dia? Teacher nak tanya macam mana nak tentukan dia punya tempat masuk. Kan kat situ ada banyak titik persilangan. Okey. Okey, cikgu padan benda yang tak ada kaitan dulu supaya awak nampak jelas sikit Okey, cikgu padan C1 punya benda supaya awak tak keliru dengan dia. Okey. Ini tadi C1 punya cerita kan, cikgu padan. Okey. Okey, cikgu padan ini juga. Rantau kita okey, padan semua. Sekejap Ini rantau berlorek kita. Mana pergi? Sekejap soalan 7. Okey, rantau berlorek kita sini pergi atas, pergi sini, pergi sini, pergi sini. Okey. Ini garis kita. Ini rantau berlorek kita. Ini garis X sama dengan 2. Bring forward. Bring to front. Tapi tak nampak. Sama warna itu sebab ni tak nampak. Okey, nampak garis ini. Awak bayangkan garis baru ini ialah gunting kamu. Kemudian rantau berlorek ialah kertas kamu. Kamu boleh nampak tak mana tempat kamu mula potong kertas ini? Dan tempat kamu mula keluar last potong kertas ini. Boleh? Cikgu jumpa satu. So boleh tahu kenapa cikgu pilih
tempat ini dan bukan bawah. Sebab rantau berlorek kita di atas. Boleh? Nah, waktu keluar pula, cikgu pilih ini. Itu sebabnya bila jawab soalan pengatur carang linear ini, cikgu suka warnakan daripada cikgu lorek macam tadi. Sebab lorek macam tadi, dia nampak banyak garis, pening baca. Cikgu suka warnakan. Itu sebabnya kalau kamu ada color pencil, bawa bersama satu. Tapi jangan pilih color pencil yang jenis gelap punya. Nanti terpadang, tertutup semua, tak nampak langsung. Jenis yang biru muda, hijau muda yang senang baca punya. Kuning. Faham? Jangan pilih. Kalau awak bayangkan, sekarang kalau saya pakai biru muda macam ini, saya pakai warna hitam. Sangat susah nak baca lepas tu. Kamu ambil satu color pencil ataupun kamu punya highlight pen. Tapi highlight pen tu membazir sikit lah sebab kadang-kadang rantau ni sangat besar. Kamu warnakan, kamu nampak lebih jelas. Semasa buat latihan mungkin kamu boleh pakai color pencil ke, pinjamlah adik punya. Waktu exam mungkin pakai sajalah highlight pen kamu. Tapi mesti jenis yang ringan sikit yang jenis muda punya. Jangan jenis yang hijau tua, merah hitam betul punya. Sebab terlalu gelap benda itu nanti tutup kita punya kertas graf punya garis. Kita tak boleh baca koordinat lah. Okay ya? So cikgu padang rantau berlorek ini ya supaya kita boleh baca koordinat. Sebab macam ini saya tak boleh baca koordinat. Dia tutup. Okay, boleh ya? Balik ke sini. So soalan ni nak apa lah? Terlupa lah. So nak julak. So maksudnya nak minimum, nak maksimum. So kita kena baca koordinat dia lah. So apa koordinat dia? 2, 3. Tuan, siapa yang kertas graf tu tolong baca dengan tepat sikit untuk cikgu 2, 3, atas. So ini 2, apa nombor ni? Tak boleh baca. 12, 14, 16, 17.5. Betul ke? Siapa yang ada kertas graf? Betul ke 17.5? Sebab tulisan tu betul kan? Sebab blur sikit cikgu tak nampak. Kamu mungkin okey kot, cikgu blur sikit tak nampak. Okey. So sekarang kita ada X sama dengan 2. Soalan nak kecilnya. Okay. Soalan nak apa? Bilangan pemain lelaki. Dia nak julak. So kita sekali lagi tengok, garis putus kita tak ada kaitan dengan soalan ini kan? Sebab kita tak sentuh garis putus. So dua-dua kita masih gunakan simbol lepek kecil atau sama dengan. Maksudnya cikgu kena gunakan lepek kecil atau sama dengan. Ini dan ini lepek kecil atau sama dengan. So kita ada bilangan pemain lelaki sebenarnya ialah Y kita lah. So Y paling kecil berapa? 2 ke 3? 3 pastikan awak baca koordinat Y sebab kita sekarang nak Y Kalau atas itu 17.5. Okay. 17.5 tempat masuk, tempat keluar. So nak apa? Apa kena buat lagi? 17.5. 17.5 kena edit balik. 17.5 17.5 di antara 17, 18. 17, 18. Tengok balik graf. 2, 17. 2, 18. Siapa ada dalam rantau? Rantau awak di bawah. 17. 17. So kali ini kita pilih 17. Ada masalah untuk soalan 7C2? Tak ada. Ada? Okey, kita pergi kepada soalan 8. 8C1. Soalan perlu tengok lagi. 8C1. Okey, apa yang dia nak? Dia nak bilangan
Bungkus maksimum itu untuk beritahu kita nak besar kecil je. Bilangan bungkus mi goreng biasa dan bilangan bungkus maksimum mi goreng istimewa. Maksudnya dia nak mi goreng biasa maksimum berapa? Mi goreng istimewa maksimum berapa? Ya? Okey. Tapi sekali lagi dia ada satu syarat di sini. Okey, warna hijau itu. Mi goreng istimewa. X ke Y? Mi goreng istimewa. X ke Y? Y, okey. So kita ada Y teacher. Y di sini. Okey, mi goreng biasa X lah. Okey, sekarang mi goreng istimewa sebanyak 10 bungkus lebih daripada mi goreng biasa. Okey, cikgu tanya awak lah. Okey, kita ada istimewa, kita ada biasa. Kalau istimewa ada 30, biasa ada berapa? Dia 10 bungkus lebih daripada biasa. 20. 20. Kalau dia ada 50? 40. 40. Okey, 10. Apa hubungan mereka? Tolak. Tolak. Okey, mesti double check dengan set kedua. Okey ke? Okey, baru kita ID itu betul. Faham Kita sekurang-kurangnya check dengan dua kali ya. Sebab cikgu risau. Contohnya soalan ini. Mungkin kamu kata, mana tahu kamu tadi pilih 20. 20, awak akan cakap 10. So bila cikgu bagi macam ini, mungkin ada orang kata 20 bagi 2 ke, lain cerita dia. So cikgu akan galakkan kamu fikir dua kemungkinan, lepas tu baru fikir operasi yang apa yang sesuai saya letak. Dan kena pastikan operasi yang sama itu saya letak untuk kedua pun jadi. Baru maksudnya apa yang awak fikir itu adalah betul. So kita dapat Y tolak X sama dengan 10. Inilah persamaan kita lah. Okay. So nanti yang kita nak ialah apakah biasa punya maksimum dan istimewa punya maksimum. Maksudnya S maksimum, Y maksimum lah. Okay, boleh ya? Y tolak X sama dengan 10. Y tolak X sama dengan 10. Soalan 8. Yang kita nak Y tolak X sama dengan 10. Nanti kita nak mi goreng biasa maksimum berapa. Dan kita nak mi goreng, cikgu tulis dulu, cikgu ni proper, istimewa maksimum berapa. Okay. So kalau kamu tengok persamaan ini, Y tolak S sama dengan 10. Boleh terus lukis ke? Tak boleh. Tak boleh sebab dia ada S, ada Y. So kita buat jadual. Okay. So kita buat jadual. Okay. X, Y. Cikgu test dengan kosong, 3 petak. 1, 2, 3. 30, 40. Okay, bagi saya jawapan. 10. 10. Berapa? 40. 40. Ini? 50. 50. Okay, boleh ya? So, kalau macam ini, kita pun plot lah 2 titik ini ya. Okay, kecilkan sikit untuk plot. Okay, kita pun plot lah 0, 10 sini. Lepas tu 30, 40. Mana 40? Mata saya tak nampak. Sekejap, saya cuma besar sikit. 30. Alah. 30. 40. Sengit ke mata saya ni? 30, 40. Okey, itu dia. Okey, lepas tu cikgu sambungkan. Okey, cikgu sambungkan 30 sampai 40. Seberapa tepat yang boleh?
hakimnya you selalu sambung titik itu tak sharp. Macam ini kalau kamu tengok cikgu buat ini. Sebenarnya yang cikgu buat garis ni, cikgu buat tebal sikit. Kalau cikgu buat macam ini, garis saya sebenarnya tak sharp dah. Cikgu tak lalu 10 dengan ngam-ngam. Boleh? Cikgu padan tempat perut saya. Okay? Kalau kamu tengok, cikgu sebenarnya bukan buat di tempat 10, saya buat di tempat 11. Okay? So pastikan kamu lalu dengan sharp. Okay. So ini garis saya. Mana rantau? Kejap. Soalan apa ni? Soalan 8. Soalan 8. Soalan 8. Rantau di sini ya. Rantau di sini. Cikgu buat view punya teknik dulu supaya nampak jelas sikit. Nanti baru padam rantau di sini. Tak kena. Okey. Ini rantau dia. Ini garis kita. Bawa ke depan. Okey, ini garis kita. Apa dia? Kita lupa checking titik ketiga. Titik 40, 50. Cikgu lukis tak cukup panjang, tak boleh semak. Okay? Sepatutnya garis hitam saya, cikgu buat panjang sikit baru cikgu boleh semak. Tadi 30, 40. 30, 40. So kamu boleh semak dia juga melalui tempat 40, 50. Selalu kamu ingat, titik ketiga itu sebagai titik checking lah. So kalau kamu tak buat pun tak apa. Tapi cikgu galakkan kamu buat sebagai langkah keselamatan So sekarang nampak tempat masuk, tempat keluar. Kalau cikgu pakai teknik view in punya, maksudnya cikgu warnakan punya senang sikit tengok. Kalau cikgu lorek macam tadi itu memang susah sikit tengok. So itu tempat masuk, tempat keluar. Soalan apa? Lupa lah. Lupa. Soalan apa je? Soalan 8. Cikgu ada tulis di bawah. Tengok, tulis pun tak ingat. Dia nak mi goreng biasa, mi goreng istimewa yang maksimum. So maksimum tempat masuk ke tempat keluar? Tempat keluar. Tempat keluar. Okay, kita baca tempat keluar ni. Wah, susah nak baca titik ini. 15, 16. 16 ke? Orang yang ada kertas graf, itu 16 ke 16.5 ke 17? Siapa yang ada kertas graf, tolong kejap. 25. Cikgu conteng sampai cikgu sendiri pun tak boleh baca. Nanti cikgu padam Okey, boleh baca dengan jelas sikit. 16.5 Teacher, 16.5. 16.5. Okey, yang satu lagi itu 26.5 26.5. Okey. 16.5, 26.5. Okey, sekarang kita nak maksimum dia. So sekali lagi kita tak boleh nombor perpuluhan. Kita tak boleh nombor perpuluhan. Okey. Tapi kali ini dua-dua kita kena ubah dah. Bila dua-dua ini pernah ubah, kamu kena fikirkan kita nak pastikan benda ini ada dalam rantau dan ada atas garis itu. So kalau kamu tengok, ini tempat keluar dia. Kalau saya makin tambah nombor ini, dia akan makin keluar daripada rantau kan? Boleh, faham? Dia akan keluar daripada rantau kalau saya tambah jadi 17, 27. So cikgu akan masuk ke dalam. Kalau saya masuk ke dalam 16, kena zoom besar sikit baru boleh baca. Okay. Zoom besar sikit. Cikgu akan baca titik ini. Boleh, titik ini. Di mana titik ini ialah 16.26. Dia berada di sepanjang garis itu dan berada dalam rantau. Kalau cikgu ambil 17.27, dia di sini. Dia di sini. Sini 17.27.
Ada pada garis tapi di luar rantau. Okey ke? Setiap kali bila kamu dapat nombor perpuluhan, kamu ingat cara kamu motivate ialah kamu pastikan titik yang dipilih kamu tu yang lepas awak motivate, dia berada dalam rantau. Kalau dia keluar rantau, habis semua. Okay? So jawapan ini sepatutnya 16, 26. So soalan nak goreng biasa. Goreng biasa X ke Y? Goreng biasa. Goreng biasa ialah X. So, goreng biasa 16. Goreng biasa 16. Goreng istimewa berapa tadi? Tak ingat lah. 26. Okay. Boleh. Cuba kecilkan sikit. Okay. Jawapan titik yang sebenar ialah 16.5, 26.5. Tapi kita tak boleh pilih dia sebab dia nombor perpuluhan. So, cikgu kena ambil titik integer tapi ada dalam rantau atas garis itu. So, cikgu pilih 16, 26. 16 ialah mi goreng biasa, 26 ialah mi goreng maksimum. Okey, Okey, pergi kepada C2, soalan ungkapan. Okey, tadi siapa ni yang bagi saya 281.80 punya? Siapa? Lelaki. Saya. Okey. You pakai titik ungkapan you ialah apa? Ungkapan kejap 5x tambah 7y ke? 5x tambah 7y. Titik kamu? 25 dengan 22.4. Kau tahu sendiri salah apa? Tahu sendiri salah apa? Kejap. 5x tambah 7y betul? Betul. Tahu sendiri salah apa? Oh, salah point. Apa dia? Point ni teacher. Ya, awak tak sepatutnya ambil 22.5. Pucu mana 22.5. Okey, kejap Yang kejap. Pucu ni kan? Okey, pucu ini yang awak pilih kan? Pucu ini. Bukan. Pucu mana yang awak pilih kan? 20. Apa dia? Soalan 8. 20. Pucu apa yang awak pilih? 22.5. Kenapa? Pucu talam-talam ini. Yang sepatutnya ini kan? Mana? Mana kawasan berlorek kita? Kawasan berlorek kita sini. Kawasan berlorek kita sini. You pilih pucu mana yang 20 tu? Mana ada 20? 25 ada lah. 25. Okey. So awak pilih, cikgu salah baca ke tadi? 25, 22.5. So ini kita kena modify lah. Okey. So 22.5 di antara 22, semua tak clear. Okey, tak apalah ya. Di antara 22 dan 23. So cuba cek 25, 22, 25, 23. Siapa pak ada dalam rantau? Hmm. 22. 25, 22. So sepatutnya tadi kamu gunakan 25, 22. Itulah yang dapat jawapan 281. Cikgu punya titik ialah 24, 23. Tapi ikut ini memang 25 kan, atau cikgu salah baca? 25, 22.5. Cuba besar sikit.
25, 22.5. Kamu pilih, kamu pilih 25, 22. Ya, ikut graf ini memang kamu akan pilih 22, 25, 25 apa kan? 25, 22. Waktu cikgu pilih 24, 23. Ikut graf kita lah. Mungkin graf ini ada lain sikit dengan graf saya. Sebab kawasan ini susah sikit baca. Okay. Kalau kamu nak tahu jawapan yang tepat, apa yang kamu buat, cuba cari titik persilangan garis merah dengan garis ungu. Tempat ini kan titik persilangan garis merah dengan garis ungu. So, kalau kamu nak tepat lah, kamu ambil garis merah, garis ungu punya persamaan, kamu pergi buat persamaan serentak, maka awak akan dapat nilai itu dengan sangat syak. Itu daripada pengiraan. Tapi soalan ini memang daripada graf. So, asalkan graf kamu okey, so kalau macam cikgu buat 24, 23, kamu buat 25, 22, tapi kalau graf kamu memang macam ini, diterima. Okey Oh, cikgu sudah lebih hari ini. So, cikgu bincang sampai soalan 8. Okey, besok cikgu akan melalui WhatsApp bagi jawapan untuk soalan 9 sampai 12. Sebenarnya tak banyak pun, 9C1 dan 12C1 saja. Okay? Cikgu akan bagi melalui WhatsApp jawapan itu. So, kalau kamu tak ada masalah, kamu tak payah, besok tak ada kelas lah. Tapi kalau siapa ada masalah, cikgu akan buka saya punya link untuk kamu tanya soalan. Faham maksud saya? Okay? Besok bila nak tekak dengan waktu kelas itu,